Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah kerana dapat lagi bersama-sama untuk kita kumpul dan juga membincangkan berkenaan dengan ringkasan Sahih Imam Muslim, di mana kita sampai hari itu berkenaan dengan tajuk apa yang diistinjakkan dengan menggunakannya dan larangan daripada istinja dengan tangan kanan. Apa yang digunakan, apa yang diistinja, apakah barang yang kita gunakan untuk istinja dengannya, dan larangan daripada istinja dengan tangan kanan. Dan kita baca itu hadis yang ke-109, dan kita baca juga hadis yang ke-200. Okay, 200. Jadi hari itu kita baca, kita kata terangkan bahawa Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu telah ditanya kepada beliau berkenaan dengan apa adakah nabi kamu telah mengajarkan semua benda sehingga kan buang air. Maka Salman Al-Farisi kata ajal, bahkan ya, kita kata ajal, na'am, boleh digunakan, dan dia kata ya, bahkan ya, dia kata sungguhnya dia telah melarang kami daripada laqadaha dah, baginda telah melarang kami annastaqbilal kiblata, daripada kami menghadap kiblat, li ghaitin aw baulin, untuk buang air besar atau buang air kecil, au annastanjiya bil yamin, atau kami istinja dengan kanan, tak boleh. Ini larangan juga. Au annastanjiya bi aqall min 3 ahjar, ataupun untuk kami berstinja kurang daripada 3 biji batu. Au annastanjiya bi raji' au bi azmin, ataupun untuk berstinja kami dengan dengan raji' dan najis kering, ataupun dengan tulang. Jadi terangkan itu berkenaan dengan larangan tersebut. Ada yang mengatakan kerana najis itu najis kering, binatang tadi sebagai najis tak boleh lakukan najis. Ada juga para ulama menyatakan berdasar pada hadis Bukhari, Muslim dan lain-lain, bahawa ia adalah bekalan makanan bagi saudara kita di kalangan jin. Jin datang minta bekalan makanan pada Nabi SAW, maka Nabi doa kepada Allah Ta'ala dan Allah Ta'ala berikan untuk makanan, daripada tulang-tulang tadi akan keluar makanan untuk makanan mereka. Ini pelik kalau manusia takut jin. Sebab apa? Jin makan hasil sisa buangan dia. Kan kita makan, kita buang, jin makan. Ataupun najis binatang kita keluar, itulah makanan pada binatang punya, jin punya peternakan. So tak ada timbul tajuk untuk kita takut sebenarnya. Bahkan yang paling kita bimbangkan adalah apa? Hasutan dan juga ajakan dia kepada maksiat, bukannya kepada masalah cekik atau gigit atau kokak ataupun terbalikkan rumah ke sebagainya. Tak ada. Dia tak ada kuasa. Allah Ta'ala tarik benda berkenaan daripada mereka, dan kita lah sekarang ni yang mentadbir alam ni. Kita yang boleh buat ni. Ini kita boleh buat, dia tak boleh buat. Sihir boleh, sihir kita nampakkan benda berkenaan, tapi untuk buat tak boleh. Sebab kenapa tak ada kita dengar orang bila ayam hilang kena tangkap dengan jin, ataupun orang tu bila bomoh minta ayam panggang, bagi ayam seekor, suruh jin sembelih sendiri, panggang sendiri. Dia tak boleh. Bagi seekor kambing tu hiduplah sampai bila, siap beranak lagi. Yang dulu kan orang buang bayar niat bayar niat dekat mana entah ada cerita, lepas kambing, lepas macam benda lepas. Untuk setiap kali setiap satu hajat seekor binatang. Kita alhamdulillah dah tinggalkan, tapi sekarang macam nak jadi balik. Okey. So benda-benda macam ni kita kata mengajar kita. Hadis Nabi ini mengajar kita satulah part berkenaan dengan istinja, tapi kita termasuk sikit berkenaan dengan tajuk tajuk macam mana makan jin ni memakan lebihan atau sisa makanan kita. Okey. Dan kita baca juga hari tu berkenaan dengan hadis yang ke-200 berkenaan dengan larangan Nabi SAW daripada seorang itu memegang zakar kemaluan dia, zakar dia atau kemaluan dia dengan kanan dia dalam keadaan kencing, dan juga jangan dia menyapu kawasan kemaluan dia, tempat keluarnya air najis dan sebagainya, dengan tangan kanan dia. Itu pun sama, jangan buat. Sapu dengan tangan kanan tak boleh. Macam kalau kita pakai tisu, jangan pakai tisu. Jangan pakai tisu dengan tangan kanan. Okey? Atau kalau kita basuh dengan tangan tu, jangan elakkan kanan. Ni kita kata hygiene, dan juga elak arahan Nabi SAW. Arahan Nabi SAW. Okey. Sedap lagu.
Okay, tak apa. Tuan tak apa. Tuan dia hilang, tak sengaja. Okey. Sihir ni memang dia Korin kita boleh sihir kita, jin biasa boleh sihir kita. So itu yang orang yang tak nampak benda yang dia nampak sebab Korin dia bagi. Biasanya sebab bila orang tanya saya, dia kata nampak benda bukan. Bila saya tanya balik soalan, pernah belajar ilmu bukan, pernah belajar, dia normally akan ada belajar ambil ilmu kebal, ilmu pengasih, ilmu ini, ilmu itu, dia belajar kan. Start dia buat benda berkenaan. Sebenarnya manusia ni, dia punya panca indera ni tidak diberikan Allah Ta'ala sebarang kuasa untuk dikawal oleh jin atau ya. Tapi bila kita serahkan kunci, contoh macam kita percaya ada orang lain tahu perkara gaib selain Allah Ta'ala. Selain Allah ada orang tahu perkara gaib. So kita serah kunci kita pada dia. Start from that point. Itu tajuk dia. Start daripada point itulah, Korin kita akan main dengan kita. Tadi orang tu mengamalkan amalan tertentu, baca-baca benda tertentu untuk benda tertentu dan sebagainya. Normally dia akan mula nampak mengemukakan. Tu dia apa dia berikan kepercayaan diri dia. Baru saya dah download daripada geografi, satu rencana Paranormal America. Dia buat pergi ke penjara paling dikatakan berhantu. Tapi best kono. Dia kata apa, sebenarnya manusia ni dia bawa orang yang ada skeptikal, tak percaya. Dia bawa orang yang percaya, memang berberlainan. Bawa orang yang percaya, tadi aku rasa kat sini ada. Bawa orang yang tak percaya, lintas kat situ tak ada benda. Tak ada apa. Dia sebenarnya manusia ni bila dia start percaya tu, dia seolah serahkan kunci dia. Kunci panca indera dia serah pada Korin dia. Dan Korin dia akan sihir lah. Dan dengan itulah kita kata akan start Korin dia hasut dia pergi jumpa bomoh, cari orang sekian. Dia akan benda tu. Dan sihir ni benda tu tak ada. Sihir adalah benda yang tak wujud. Benda tu tak ada. Tapi normally orang tersebut dia akan apa tahu? Dia akan apa panggil apa? Nampak benda tak nampak. Dan normally macam tak makan dan sebagainya. Banyak yang saya jumpa cerita berkenaan sihir ni, dia tak makan dan mati. Sihir itu sendiri bukan benda yang betul. Untuk ada, dia physically tidak wujud. Macam orang kena sihir pergi tarik emas. Emas pergi atas bukit tarik emas. Dia tarik emas dekat atas bukit. Tarik emas, bawa emas kan, bawa balik. Benda tu emas tak ada pun, tapi disihir mata dia benda tu ada. Acap, tak ada pun, tak boleh jual, tak ada siapa kaya pun setakat ni. Bomoh-bomoh tu pun bohong je. Okey, lepas tu ada yang separuh tu contoh macam yang kata masuk kampung bunian. Kan? Dia kena sihir, benda tak ada. Barangnya tak wujud. Barang tak wujud. Itu yang peliknya bila kata bunian kan. Kita kata dia kisah tersebut ada orang relate. Dia kata kisah berkenaan dalam Sunan Tirmizi, sebut berkenaan nama seorang lelaki nama Khurafah. Musnad Ahmad sebut hadis tersebut datang Musnad Ahmad. Jadi dia kata khurafat. Nabi cerita pada isteri Nabi. Tanya, tahu tak khurafat apa? Khurafat kan? Kita kata cerita khurafat. Khurafah ni nama seorang lelaki. Dikatakan zaman dahulu. Bukan sahabat Nabi. Ada orang ingat sahabat Nabi. Dia bukan sahabat Nabi. Nabi cerita pada isteri-isteri dia, beritahu berkenaan khurafat tu macam mana timbul. Okey, ada dulu zaman dahulu ada seorang lelaki, nama dia Khurafat. Dia telah diculik oleh jin, masuk kampung jin. Kemudian dipaksa kahwin dengan mak jin. Kalau bagi anak tak apa juga, dia mak jin tu. Memanglah kalau tak nak kahwin kan, kalau paksa kahwin dengan anak, ampun lagi kan. Lepas tu jadi lepas tu dia dilepaskan balik. Tak dilepaskan balik. Maka start daripada hari tu, dia pun ceritakan apa pengalaman dia ketika berada dalam jin tadi. Maka dinamakanlah siapa cerita macam tu dipanggil kisah khurafat. Macam hantar Korun lah. Korun kan kena tenggelam. Dia jumpa harta bawah tanah je apa Korun buat. Pasal Korun punya harta turun ke dalam dasar bumi. Sampai sekarang bergolek sampai hari kiamat. Di dasar bumi. Yang kita pula duduk pergi kata apa? Ni harta Karun lah ni. Kan Karunnya tak habis. Tenggelam semua sekali. Mana Allah tenggelamkan dia dan juga harta dia. Sampai sekarang ni bergolek dekat dalam dasar bumi. Sampai sekarang. Sampai hari kiamat. Dia turun. Pasal kita punya tebal bumi ni bukannya pendek, dekat dia ribuan kilometer punya diameter dia. Kan dia tak sampai lagi. Dia masih lagi bergerak macam tu. Dekat. Tak adalah siapa dapat orang tengah fakasaf Nabi Nabi Malil Ard. Kami tenggelamkan dia dan harta dalam bumi. Bukannya tenggelam sini timur kat Malaysia apa hal? Ini harta Karun dia kata kan. Tapi anyway, kisah khurafat tadi tu itu dia.
Walaupun hadis ni tak sahih. Hadis ni tak sahih. Okay? Namun begitu, kisah khurafat tadi bukan sahabat Nabi, tapi nama seorang lelaki yang dikatakan dicolik oleh jin. Kemudian dia ceritakan balik apa dia alami pada alam jin. Maka start daripada itu, siapa-siapa cerita pengalaman dia, dia nampak jin dan sebagainya, apa benda dan sebagainya, khurafat. Tu kisah khurafat. Dan kisah khurafat tu, nama itu asal dia. Faham? Khurafat lah. Nah, kalau ada pun khurafat. Pasal orang tu cerita pasal kisah tadi kan. Kalau betul pun khurafat. Faham maksud saya? Pasal benda tu, kisah dia nampak seorang, orang lain tak nampak. Dan macam mana berlaku pada khurafat tadi, khurafah yang Nabi sebut pada isteri dia, dia ni kena colik dengan jin. Dia cerita pada orang, orang dengarlah cerita dia, tapi tak dapat nak buktikan apa-apa. Cerita pengalaman peribadi seseorang tu je. Faham? So konsepnya itu. Jadi secara asalnya pasal ni, nak balik pada asal tadi, najis kering dan sebagainya tak digunakan. Okay. Jadi dan kemudian disebutkan itu juga berkenaan dengan apa, jangan bernafas dalam bekas. Ni tak tahu 3-4 hari ni dalam Ilam Milo. Ya. Kan dipegang kan? Jangan. Itu benda tu kita terangkan juga itu. Nabi sendiri tak suka makanan yang panas. Ya, kerana apa, Nabi kata kurang berkat. So ada orang kita suka makan panas sebenarnya, tapi ialah masuk macam-macam benda daripada mulut dia ke dalam bekas berkenaan. Kita kata ialah kerana tak hidung kering pun jatuh kan. Ya betul kan. Kita kata kena faham-faham. Yang sebab itu jangan buat. Pasal kita punya tempat dia jangan kita bernafas kat situ. So Nabi ajar jangan bernafas. Kalau kata panas, tunggu sejuk. Sabar. Ambus jangan. Jangan ambus. Sama lah. Ini masalah. Nabi kata jangan sendiri. Kan? Kenapa pula? Orang dulu makan together. Tahu, tapi masalah dalam masa sama kita kotorkan sendiri. Baik ludah tu. Macam budak ada asrama tu. Ni ada kawan-kawan saya kat asrama. Kat Perak, kat Pahang tu. Tahu dia masak Maggi. Orang datang ludah. Lepas tu kan datang ke orang seorang lagi, ludah lah. Pui, tu dia makan lah. Tu ni asal tak nak makan, ngarut je. Tak ada kerja lain, makan kahak. Kenapa? Baik kot telinga lah. Rasa kurang pahit lah. Kurang masin lah. Kan nama tak senonoh. Kita simpan belakang pula. Lalu syarikat lah. Hai, apa benda kak? Apa? Orang kata jin tak suka orang campur panas. Tak ada pun. Tak ada pun. Nabi bagi tulang-tulang panas ke? Nabi sebut tulang kan? Najis kering panas. Tak panas kan? Tak ada lah. Tak, bukan. Ditumbuhkan di situ daging untuk dimakan. Tu je. Bukannya tu tak nampak pun. Terus gantung pun letak kamera infrared. Tunggu tak ada. CCTV ke, jangan buat pasal sangat itu. Okey. Baik. Dia kata apa? Okey, baik, sambung ni Hadis yang ke-200 201. Wa an Anas, daripada Anas bin Malik. Qala dia kata, kana Rasulullah sallam, dahulunya Rasulullah sallam yatabarrazu li hajatihi, mana dia keluar ke baraz. Maksud dia kawasan yang lengang jauh. Dia zaman dahulu tandas macam tu. Dia bukannya di tepi rumah. Orang tak buang air tepi rumah, tak ada buang air kat situ. Dia buang air jauh dari tempat tinggal. Dia tempat buang sampah pun sama. Dia tak buang keliling rumah. Ini benda ni masalah higien sebenarnya, tapi dia zaman di mana apa orang ramai terlampau padat dalam satu bandar, tempat nak buang sampah tak ni, jadi timbullah sistem perbentungan dan sebagainya. Itu zaman dulu kita kata di Eropah dan sebagainya kena black plague sebab taun penyakit yang kita kata kerana buang air tepi rumah dan sebagainya. Di alat hinggap pergi kat makanan, lepas tu orang ni kena semua sekali kena. Jadi benda-benda tadi kita kata di antara cara Islam mengajar. Itu Islam ni sebenarnya agama perubatan pencegahan. Bukannya perubatan berbentuk rawatan sangat. Dia banyak orang salah faham. Dia sebut Islam ini datang untuk mengubat. Ubat dia bentuk pencegahan. Kalau sebut berkenaan dengan tajuk ubat untuk Al-Quran itu penawar adalah apa dalam hati. Penyakit kita kurang percaya, tidak yakin, kurang berdoa, kurang berharap. Jadi itu yang diubati oleh Quran sebenarnya.
Masalah berkenaan fizikal dan sebagainya ada jadi tak jadi. Bahkan kita kata tak menjadi satu benda yang kita kata satu sistem. Siapa kalau ikut para sahabat Nabi dahulu dia menjampi pakai Al-Fatihah sahaja. Kita ni menjampi macam-macam ayat keluar. Untuk kanser ayat lain, untuk sakit jiwa ayat lain, untuk sekian ayat lain, kan? Macam-macam dah. Untuk gout ada? Untuk gout pun ada. Ilah syarikallah. Okey. Ustaz, sebab yang buat buku tu semua ulama'. Bukan ulama'. Dia masalah pula dia ulama'. Saya tanya, kalau dia kata orang tu kata dia ulama', saya tanya berapa banyak hadis dia hafal. Ini masalah juga. Semua orang mengaku ustaz. Tu tak best sebenarnya, kan? Itu kita kata, kalau dia kata benda tu lagi ikutan kita sekarang ni Islam Allah Ta'ala berikan kita ni satu sifat yang tersendiri. Kita tak follow orang di atas dasar jadi orang cerita atas nama orang tu, tak semata-mata. Bahkan kita ikut dia dan follow dia kalau dia mengajar kita kepada Allah dan Rasulnya. Bahkan Allah Ta'ala pernah sila ikutan kepada orang alim ataupun abid. Alim atau abid dalam Al-Quran Karim dalam surah At-Taubah ayat yang ke-30 kot, 30 kot. Tapi saya boleh baca ayat tu. Bunyi dia Allah nyatakan, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Betul ayat tu? Yelah, kejap. Saya buka. Tunggu buka. Buka. Betul 30? 31 lah. Taubah 31. Allah nyatakan, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah wal masih ibn Maryam. Mereka mengambil, ittakhadhu, mereka itu ahli kitab ni, mengambil ahbarahum, rahib-rahib mereka, ahbar bukan, pendeta-pendeta mereka, wa ruhbanahum, dan rahib-rahib mereka. Dia sini untuk orang Yahudi dia panggil ahbar, hibr. Hibr ataupun ahbar, plural dia. Kalau untuk orang Nasrani, rahib, ruhban, itu apa priesthood, priest. So jadi dalam agama Yahudi, pendeta, orang yang alim kitab Taurat. Dalam Kristian, orang yang kononnya beramal dengan Injil, menjauhi perkahwinan dan sebagainya, dipanggil sebagai rahib. Okey. Allah Ta'ala kata mereka itu ahli kitab ni mengambil rahib, pendeta dan rahib mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah Ta'ala. Dan Masih Maryam pun, Al-Masih ibn Maryam, itu Isa ibn Maryam pun diambil sebagai Tuhan selain Allah Ta'ala. Jadi bila ayat ni turun, Adi bin Hatim, salah seorang di kalangan orang Nasrani yang masuk Islam, dia jumpa Rasulullah SAW, salib, ketika jumpa Rasulullah tu salib kat badan dia, salib emas. Jumpa Rasulullah SAW, tanya, dia kata, ya Muhammad, dia kata, kau kata kami ni ahli kitab ni, dia kata, mengambil pendeta dan rahib kami sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah Ta'ala. Dia kata, tak pernah kami sembah pada kaki mereka pun. Dia cakap itu pada Rasulullah SAW. Rasulullah jawab, Rasulullah kata, bukankah kalau mereka itu rahib dan pendeta tadi menghalalkan, menurut Allah haramkan, mereka itu orang-orang tadi ikut, dia angguk. Lepas kemudian dia tanya soalan lagi, bukan kalau mereka haramkan, tak halalkan, mereka tu ikut, dia angguk. Dia kata itu, Nabi kata itulah ibadat mereka kepada golongan berkenaan. Pasal benda yang Allah Ta'ala tak turunkan sebagai autoriti untuk diajarkan, tak timbul tajuk untuk orang tu reka. Dalam surah Al-Hujurat ayat pertama Allah Ta'ala nyatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi, yang kamu mandai di hadapan Allah dan juga Rasulnya. Mana Allah Ta'ala tak turunkan hukum, Nabi tak turunkan hukum, datang kita mandai, over bijak panggil. Ya tak? Sama dalam Islam kan? Ni masalah dia. Okey, bila yang ni kita kata kan, ni ulama ni. Okey. Sebab bagi ikut dari segi konsep soalan tadi kan. Kalau kita kata, kalau orang Yahudi kata, kalau bukan pendeta kami ikut siapa? Pasal dia ni orang paling alim kitab. Kemudian orang Nasrani pula kata, kalau bukan rahib yang kami ikut, siapa kami ikut? Faham tak? Jadi konsep dia di sini timbul masalah perbandingan. Pasal bila Nabi kata, bukankah mereka kalau orang-orang ni tadi halal ke menurut Allah haramkan, golongan ni ikut. Maksud dia, ayat ni ada dua pengajaran. Pengajaran pertama, setiap orang bertanggungjawab atas ilmu masing-masing. Tak ada bangau-bangau.
Tak ada macam dia ajar saya sesat, dia kena. Tak, saya lepas. Dia kena, kamu kena. Pasal benda Allah Ta'ala haramkan, mereka halalkan. Maksudnya dia orang tahu ini tak boleh, tapi ustaz kata tak apa. Apa tak? Ustaz kata tak apa. So dekat situ timbul tajuk pertama yang tu. Kedua, maksud dia, benda-benda yang kita kata ditukar hukum ataupun ditambah-tambah hukum oleh golongan pendeta, macam pengampunan dosa di kalangan orang Kristian. Mana ada zaman Nabi Isa AS ajar benda berkenaan? Kan, maksud dia banyak benda yang diorang adakan tidak ada pada agama yang asal. So konsep dia sama. Cuma saat sekali dia kat sini kan, dia kata daripada mata kasar kita nampak okeylah, kita tak ada benda beramal Quran. Tapi the second thing, jadi katakanlah orang yang beramal Quran tadi, katakan dia buat jadi. Satu hari dia mati. Contoh macam dia kata Darul Syifa, na'udzubillah, roboh, semua mati. Lepas tu orang ramai kan, katakanlah contoh macam lepas tu ada akad lain, anak dia kesakit balik. Kalaulah diorang hidup lagi, kalaulah ustaz ni ada, kalaulah ustaz tu ada, kalaulah sekian. Bukankah itu membuka kepada kita pintu syaitan? Allah Ta'ala mana? Faham tak? Dia tanpa kita sedari, diketepikan dari kita Allah. Bahkan kaedah doa yang mudah kepada Allah Ta'ala, macam kita pengaduan, macam para anbiya, doa mereka. Tengok surah Qasas, bila Musa lapar, dia kata apa? Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Tuhanku, aku kepada apa kau turunkan daripada kebaikan, aku amat memerlukan. Doa Nabi Ayub, wa Ayyub idnada rabbahu, dan Ayub ketika dia seru Tuhan dia, dia kata Rabbi massanya dur, kena kepada aku ini penyakit, wa anta arhamur rahimin. Bukankah lafaz jadi mudah je? Tuhanku, aku terkena penyakit, engkau lah maha pengasih lagi maha penyayang. Dia minta dengan direct. Mana Zakaria doa pun direct. Tak ada pun dekat situ kena kona sini, baca ayat ini, tak payah. Memang tak, bukan menjadi keperluan, tak timbul tajuk. Pasal pergantungan kita bukan manusia. Kalau dia kata dia tak ada pun, Allah Ta'ala tetap ada. Kalau tak ada tempat-tempat tadi kan, ustaz zaman sekarang ini banyak sangat, semua orang ghostbuster kan, gitu. Kalau tak ada ustaz ni tadi pun, Allah Ta'ala tetap ada. Satu part yang kena faham, ni dah tukar je belajar hadis dari benda lain, tajuk akidah. Okey, satu part kena faham, kita dekat dunia ni memang Allah Ta'ala uji. Ada ujian, orang tu diuji dengan apa? Penyakit. Ada orang diuji dengan apa? Kesenangan. Semua orang diuji, tak ada siapa yang tak diuji. Cuma masalah sekali, dia sedar diuji ke tidak, dan kemudian dia lari pada Allah Ta'ala ke tidak. Soalan tu jangan tanya. Pasal nilai kita bukan masalah kita bila sihat Allah Ta'ala sayang, tak. Dan bila sakit Allah Ta'ala benci, tak juga. Pasal kita ada apa? Contoh macam orang tu katakanlah dia kena penyakit dan dia sakit. Kesakitan dia tadi, kalau duri cucuk kaki dia pun menghapuskan dosa dia, demam dia boleh menghilangkan dosa dia, dia sengsara kepayahan tadi, dosa tak hilang ke? Hilang juga lah. So jadi tak kena faham lah. Maksud dia, kita tak minta musibah. Dia kalau antara kenakan musibah kan, benda itu menjadi sebagai satu garis panduan atau satu ikatan yang menyebabkan kita makin rapat dengan Allah Ta'ala. Dan bagi kita kena ingat bahawa kalau tak diberikan kepada kita kesembuhan pun, Allah Ta'ala beri kepada kita apa? Keampunan. Macam Allah Ta'ala beri pada wanita yang sawan kan, dia minta dengan Nabi supaya sembuh. Kan orang kata apa salahnya kalau dia minta sembuh? Memang dia minta. Nabi kata aku boleh doakan kau, tapi kalau engkau nak, dan juga kalau boleh, kalau kau nak, engkau sabar dan aku jamin untuk engkau syurga. Kenapa tak berfikir macam tu? Saya ingat seorang budak dekat Mesir yang dulu diorang edarkan gambar video. Budak ni buta, hafal Quran. Ada tengok, ingat video tu yang diorang dekat Saudi Arabia, diorang pergi jumpa tempat hafal Quran di Malaysia, dekat sekian. Lepas sampai dekat Mesir ni, seorang budak ni buta. Bapak dia hantar naik motor 20 km hari, pergi hantar hafal Quran. Ada hari dapat 1 ayat je, ada hari dapat 2 ayat. Jadi dia ni tak tahulah ada ke tidak, tapi nak tayangkan. Tak ada tengok ke? Bukanlah ni Arab. Lama cuti seminggu jadi banyak benda lah pula.
Ini Tok Ustaz. Ya, bukan, ya. Tak fokus. Ya. وهذا السفر يعني ترى على فكره ترى الشيخ معاذ يسافر الى الشيخ يعني Dia pergi belajar, dia kata budak ni dia pergi gerak hafal Quran tu. Kak tengok depan. Tengok depan. La ilaha syarikalah. Tengok depan. Okey. Budak ni dia hafal Quran, dia pergi bapak dia hantar tiap hari. بيته ولا الشيخ ياتيه هو يسافر يعني سفرا طويلا حتى أنني كنت أذهب إلى الشيخ في نصف القرآن الأول Dia kata waktu dia pergi musafir pada syekh tu, kadang separuh perjalanan tu kan. Kata كم يوم؟ 3 أيام في الاسبوع. 3 kali, 3 hari seminggu bapak dia akan hantar dia. Okey. فقط كنت أتحايل عليه. كان أول يوم يومين. Dia kata mula tu dia minta mula tu 2 hari je. Jadi budak ni dia urge nak lagi tambah lagi. Kadang-kadang dia bila kita kan dah seronok nak hafal, nak lagi lebih. Tapi guru tak bagi. Cerita. تحايلت عليه محايلة شديدة لأذهب إليه 3 أيام وكان يوقفني على معادي شديدة. يعني كان يمكنه أن يعطيني آية واحدة. Mana masa dia sibuk tekan cikgu dia bagi 1 ayat di 1 hari. Pergi perjalanan tu, balik 1 ayat je dia bagi. Mana tak bagi banyak pun. Okey, budak ni. فقط 1 ayat je. فقط 1 ayat je. هذه المسافه كلها يعطيك ايه واحده. والله كان يفعل. Dia buat, dia kata. في بعض الأيام كنت لا ألعب أبدا. Dia kata ada hari tentu tak boleh nak main langsung. Tak boleh main. Duduk dia mungkin hafal Quran je dia kata. ولكني سمعت انك عفريت شوي. Okay, dia apa share tu main lah. Dia kata aku dengar mak bapak kata kau ni nakal juga, dia kata. Dia gelak ah. Okey. الحمد لله ربنا أنعم علي. هو شال مني بالبصر سبحان الله. الحمد لله وعلى هذه النعمة. Dia kata alhamdulillah di atas nikmat ni, kata. أنا في صلاتي لا أدعو أن الله يرجع علي بصر. Dia kata aku doa dah solatku, aku minta kepada Allah Taala jangan kembalikan penglihatan aku. لا تريد ان يرجع الله. لماذا؟ Tak jangan tak nak. لعل يكون لي حجة عند الله. Dia kata moga mata dia tak bagi tadi, Allah Taala ampunkan dosa-dosa dia. Dia tak nampak Quran tu tadi sebagai sebab. Dia rasa musibah yang dia ada tadi, dia kata jangan kembalikan mataku ya Allah. Asalkan apa? Dihapuskan dosa. Tak, kadang-kadang saya faham tak, budak ni buta, tapi يخفف عني بعضا من العذاب. dia ni lah, ni lepas tu menangis orang keliling tu pasal dengar cerita yang tu kan. خائف متوجها يسألني. So, dia kata nanti pada hari kiamat nanti kalau tak tanya aku dan sebagainya, dia kata aku tak nak dipersoal kita mataku, dia ada ni. ماذا فعلت في القرآن؟ فعسى أن يخفف عني فالله Dia kata kalau sekiranya Allah tanya aku di akhirat nanti, apa aku buat dengan Quran? Apa Quran kan? Apa aku buat dengan Quran? So moga-moga dia kata mata aku tak ada ni, Allah Taala akan ringankan soalan. Iya, tapi kenapa budak ni boleh faham? Kenapa yang lain ni yang pakai serban jubah tak faham? Jangan selempang, tak faham tajuk ni. Saya tak faham. Ya, tak bukan. Dia orang ni kata musnad dan sebagainya. Kenapa tak faham-faham? Kita bukan kerja kita untuk kita bagi Allah Taala petik jari, Allah Taala kena bagi apa kita nak. Mana boleh macam tu? Budak ni boleh faham dia sampai dia kata tak payah balikkan penglihatan aku dia. Tu bapak dia. Dia kata aku doa Allah Taala setiap kali aku doa, aku doa itu je, dia kata. Ada itu panjanglah untuk dengar semua sekali. Okey, cerita dia. Jadi faham tak? Musibah itu bukan semestinya kena hilang.
Boleh faham yang tu kan. Kata doa-doa supaya rumah kita tak tenggelam langsung. Ya kali kita boleh doa kan. Kalau tak tenggelam sikit pun cuba belajar terima dia sebagai apa? Kafarah. Penghapusan dosa. Kenapa budak kecil boleh faham, kita tentu tak faham. Kan semua nak hilang penyakit dan sebagainya, macam semua nak magic. Magic wand. Datang yang taklim ada magic wand. Kan apa benda nak semua jadi. Mana boleh macam tu. Tak tu yang kita kata benda-benda yang berdasar pada qadar, aturan Allah Taala, masalah akhirat, itu kerusikan kita yang lebih besar. Bukan masalah dunia ni. Tapi bila ada orang datang pergi ajar benda bukan ni, ada masalah sikit. Kan dia pasal benda tadi, kita tak ada satu benda kita boleh, macam tadi kita sebut awal appoint ayat tertentu untuk tugasan tertentu. Dan kemudian kita tak boleh nak paksa orang untuk apa? Bukan paksa orang, paksa Allah untuk berikan kita dengan kaedah kita reka. Kita ada way yang kita buat, so Allah Ta'ala akan makbulkan kita punya permintaan sebab cara yang kita buat. Mana ada? Tak sebab kena para anbiya punya doa. Direct, buka dalam Quran. Kisah Adam AS ketika berdoa, ketika dia berdosa, dia apa? Rabbana zalamna anfusana. Direct. Mintalah direct. Allah Ta'ala dengar. Kenapa perlu nak kena macam ni, cara ini, lompat ini kan, apa guling-guling? Tak perlu kan guling-guling pun. Tak perlu angkat tangan. Sebelum berdoa itu angkat tangan kanan, kemudian angkat tangan kiri, kemudian depa tangan, kemudian peluk badan, dan berdepa badan. Tak payah. Macam tu tak payah, macam tu tak ada ayat yang khas untuk ditentukan mana-mana doa tadi. Kalau dia kata tak ada beri pemakbulan, dan alhamdulillah. Tak dapat pun alhamdulillah. Sebab apa? Simpan untuk hari akhirat nanti. Harap itu je. Ataupun tolak bala yang akan menimpa kita. Cuba belajar baik sangka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak orang buruk sangka dengan Allah Taala. Dia rasa Allah Taala tak dengar doa biasa dia. Dia tak sampai, ini tak sampai. Cara kena special sikit, lebih daripada keadaan biasa. Ni masalah lah. Sebab kenapa kita mengikuti orang-orang yang alim. Kalau orang Yahudi tadi kena herdik dengan Allah Ta'ala, orang Nasrani dia herdik dengan Allah Ta'ala, takkan kita tak kena pula? Sama lah, kita pun kena juga. Sebab kata orang alim, tapi dia tak boleh nak mengatasi Allah Ta'ala dan Rasulnya. Dia alim, dia bagus, tak ada had. Tapi dalam masa sama kena faham, kita tidak terikat dengan dia dalam perkara tersebut. Kalau dia tunjuk kita pada Nabi SAW, dan kita follow. Tak tunjuk pada Nabi, kita kata semoga Allah Ta'ala ampunkan dia. Kan orang yang tersalah tadi, semoga Allah Ta'ala ampunkan orang berkenaan. Nothing more than that. Faham? Okay, betul balik. Okay. Baik, jadi memang zaman dahulu bila nak buang air, diorang akan lari luar kawasan. Taman Tun macam mana? Taman Tun dan dah. Siapa pernah tinggal kampung yang lama buat macam mana? Macam mana? Masuk tempurung campak rumah orang. Ayo. Macam mana? Zaman dulu? Jamban luar lah kan, jauh sikit kan. Kalau buat jamban air pun kena bawa baldi pergi tandas berkenaan. Okey kan. Kalau buang masuk plastik buang kat rumah orang tu, itu zalim nama dia. Kan ada cerita buang dalam tempurung lah. So buang jauh lah. Bawa cangkul. Zaman dulu. Tak sejauh sangat kan, tak nak pergi jauh, bawa cangkul, buang air, kambus balik. Itu cara higien dia. Tapi zaman dahulu negara Arab ni kering. Jadi memang ada tempat khas. Jadi kataan dia tabarrazu tu, maksud dia ambil keluar ke baraz. Itu kawasannya lapang daripada dia, yang jauh daripada orang-orang yang bersama baginda. Okey. Kemudian okey. Supaya jangan campur-campur nanti kan nak baca ikut saya baca pula depan tu apa. Okey. Okay, kemudian dia kata dan tempat tu dahulu nama dia dan baginda datang kepada Murammas untuk nak hajat, nak buang qada hajat, baginda akan pergi ke Murammas. Itu satu tempat yang jarak daripada Madinah ni bukan 2 batu. Nak buang air pergi 2 batu jarak jauh. Ini serius ni. Nabi pergi ke tempat tu. Jauh sikit. Sakit perut tak tahulah, Allah Alam. Tapi cerita dia memang akan pergi jauh, takkan pergi dekat. Itu perkataan tabarrazu tu maksud dia pergi jauh, pergi ke tempat yang jauh. Atau dalam macam tandas kan. Tandas rumah tu tak ada. Zaman sekarang ni kita ada tandas yang bertutup dan sebagainya. Zaman dahulu memang dia orang kena keluar tempat jauh. Okey. Lalu Anas kata fa'atihi bil ma', lalu akan datang pada baginda dengan air. Ini adalah dalil untuk penggunaan pembantu pada benda yang kita kata benda yang kita khaskan untuk diri kita, untuk orang lain tak payah datang, boleh gunakan pembantu untuk benda tersebut. Macam ni kalau ada kata orang kata macam orang yang sakit ke, orang yang sekian, kalau nak gunakan nurse ke siapa ke untuk gunakan benda ni boleh.
Tapi syarat dia laki-laki perempuan lah. Itu yang sepatutnya. Ni kadang ada orang tu dia saya ingat dulu ada soalan 2-3 tahun lepas. Orang tu dia tak sempat nak jaga mak bapak dia, dia hantar nurse perempuan untuk bela mak bapak dia, bapak dia duk perlukan bantuan, tapi dia tak mampu nak sekian, maka dia hantar nurse perempuan. Dia kata janganlah hantar nurse perempuan. Kan? Memang kita kata benda tadi yelah dalam masalah darurat, tapi dalam masalah menjaga masalah buang air tadi tak perlukan kepada kepakaran macam doktor. Doktor ni macam kita nak selak kain orang ke nak tengok kawasan yang tertutup kerana pasal dia seorang je tahu untuk cara bedah tadi atau cara ubat. Dengan sebab itu dibenarkan dia lihat pada aurat untuk darurat. Okey. Adapun kalau ni contoh macam buang air ni tak ada perlukan professionalism, tahu tak? Ni profesional ni buat jaga tandas. Mana ada? Kita pun boleh jaga mak kita macam mana apa kita jaga kita dahulu, kita boleh jaga mereka. Kan sebenarnya sepatutnya macam itulah. Dulu kita kecil mak bapak kita jaga, sekarang kita dah mak bapak kita dah tak larat, kita patut jaga sebenarnya. Tapi ialah benda ni memang payahlah. Kerana syurga Allah Taala tu mahal. Syurga Allah Taala tu mahal, maka tak ada siapa boleh buat dengan mudah. Because payah. Sanggup bayar orang, untuk kita sendiri buat payah. Tapi membantu mereka untuk pergi buang air, dapatkan air, bawakan tuala ke, bawakan sekian ke, tidak menjadi masalah. Pasal berdasar pada hadis ni, Anas bin Malik dahulu, walaupun Nabi capable, cuma untuk bawakan air untuk Nabi dan sebagainya, dia lah yang datang bawakan. Dan dia ketika tu budak. Dia ketika mana dia menjadi khadam Rasulullah SAW tu muda sangat. Ya? Dan dia jadi khadam Rasulullah selama 10 tahun. Jadi Nabi dia bawakan air lah. Masa mak dia dulu bernazar, kalau Nabi datang dia nak jadikan Anas sebagai pembantu Nabi SAW. So Nabi tak adalah pula jadikan hamba, suruh angkat benda berat, tak ada. Nabi SAW gunakan ni lah, ambilkan barang ni, ambilkan barang tu, itu je. Tak lebih daripada itu je. Bahkan ada sekali tu Nabi pernah hantar dia untuk beli barang, dia hilang, dia main. Nabi cari dia, jumpa dia tengah main dengan budak lain, lupa. Nabi tangkap dia. Tapi Nabi buat lawak dengan dia lah, siapa nak jual beli buat hamba ni sebagainya. Itu kita kata kisah yang berlaku Anas bin Malik. Tu dia kata Nabi tak pernah marah dia, tak pernah herdik dia. Nabi tak pernah kata pada benda yang dia cakap, kenapa engkau, pada benda yang dia buat, kenapa engkau buat. Nabi tak kata pada dia benda yang dia tak buat, kenapa kau tak buat. Benda ni payah nak buat tak? Supaya macam kita ada maid kat rumah, cakap pada maid, kenapa tak buat. Try terus saya cakap. Bila dia tak buat je, yang kali buat je dah, tu je. Terus macam, kenapa tak buat. Dan soalan dia tak buat lah. Kau tanya pun bukan berubah pun. Betul? Scolding them tak beri kesan apa-apa. Ni yang Nabi tunjukkan. Dia kata, Anas bin Malik kata, aku jadi khadam Rasulullah selama 10 tahun. Baginda tak pernah marah aku, Nabi tak pernah kata pada aku benda yang aku buat, kenapa aku buat. Nabi tak kata pada aku benda yang aku tak buat, kenapa aku tak buat. Tak pernah ditanya. Sebab pasal benda tadi dia kita kata sifat berlembut dengan pembantu ni tadi penting. Ini kena faham Jadi dia digunakan air dan menggunakan air tadi dan apa dia kata kat sini juga datang menggunakan air pada menghilangkan kesan najis pada dua tempat lah, pada depan atau belakang. Dan air ni bukanlah, dan dia belajar dekat sini juga bahawa air ini bukanlah daripada benda makanan yang lalu dihormati daripada melaksanakan perkara tersebut. Hatta air Zam-Zam sekalipun, kalau anda pakai untuk berstinja tak ada masalah. Dia tak ada kehormatan sampai peringkat tak boleh pakai. Kan? Masalah orang kata tak boleh kalau sekian ni kan tulang untuk jin tak boleh pakai. Air boleh pula pasal air ni bukanlah makanan yang boleh sekian. Dia bukan ada penghormatan macam tu. Boleh digunakan untuk bersuci. Allah Ta'ala turunkan air untuk bersuci, kan, maka kita boleh menggunakan untuk bersuci. Walaupun air ni kita kata banyak kebaikan, tapi kita kata apabila kotor air tak, memang digunakan untuk itu. Allah Ta'ala nyatakan dalam Quran, wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Kami turunkan air dari langit yang bersifat menyucikan. Jadi maksudnya memang air itu untuk bersuci. So tak perlu kita bimbang. Tak ada penghormatan. Bahkan air Zam-Zam sekalipun. Tak ada mengapa untuk kita pakai. Bertajuk macam tak boleh pula. Mana ada. Kalau dia kata memang tak ada air, kan, kita kata ada air Zam-Zam je. Contoh macam kita duduk tu, semua air kita ikut air Zam-Zam. Air tangki air Zam-Zam, air sekian air Zam-Zam. So pakai, tak ada masalah lah. Macam ada pasal bukan menjadi penghormatan macam tu sekali. Faham? Okay.
Ini bertentangan dengan apa dikatakan Sa'id bin Musayyab dan istinja dengan air. Okey. Mana apa? Dia kata ini jadi kat sini ada galakan bahawa apa untuk beristinja dengan air. Okey. Dia kata walam yaral istinja bil ma' al-'adl. Okey. Dia kata okey. Faham jadi sebenarnya memang kita kata benda ni ada galakan. Okey. Ada yang mengatakan bahawa gunakan apa air ni, istinja dengan air ni untuk wanita aja. Lelaki tak ada. Istinja dengan air untuk wanita. Lelaki tak payah, dia kata. Kerana lelaki ni kan tak apa, kesat guna benda pun gonyoh mana pun tak ada hal, jantan. Tak salah. Sebenarnya tadi kita kata memang air tadi lebih aula, lebih utama daripada batu. Okay, kerana ini Allah turunkan dalam Quran. Dan surah At-Taubah 108. Taubah 108 bila turun ayat berkenaan surah tajuk sebenarnya Allah Ta'ala puji orang-orang yang berada dalam Masjid Quba. Di Masjid Quba Nabi bina, yang masjid pertama Nabi bina di Madinah. Ketika sampai di Madinah, sebelum masuk Madinah Nabi berhenti di Quba. Nabi SAW bina masjid di situ dahulu. Kemudian baru Nabi bina masuk ke Madinah. Okey. At-Taubah 108. Okey. Jadi bila lepas tu ada golongan munafik datang bina masjid lain. Maknanya untuk menarik orang tinggalkan masjid Nabi bina. Kerana mungkin dia kata tak suka dengan AJK masjid yang Nabi bina, dia buat masjid baru. Okay, Nabi SAW perintahkan diroboh, Allah Ta'ala suruh robohkan. Dan Nabi robohkan masjid berkenaan. Dan Allah Ta'ala puji masjid Quba tu, dan Allah Ta'ala kata fihi rijalun yuhibbuna an yatahharu. Dalam masjid berkenaan ada orang-orang lelaki-lelaki yang suka untuk bersuci. So, jadi bila ditanya pada mereka dahulu ditanya oleh Nabi SAW, mereka kata kami dahulu berstinja pakai air. Maksud dia memang dia pakai air, tak pernah pakai benda lain. Kenapa? Sebab mereka terkesan dengan ajaran daripada orang-orang Yahudi yang berada di keliling Madinah. Dia orang Yahudi tu macam Aus dan Khazraj. Dia orang ada rapat. Contoh macam Khazraj dengan Bani Nadir. Aus dengan Bani Quraizah. So diorang ada kumpulan yang mereka berikan kasih sayang, ketaatan, bahkan mereka berperang. Aus dan Khazraj ni berperang bagi pihak Yahudi tadi. Yahudi Aus kalau diorang bertelingkah, maka yang tukang perang dia Arab adalah tengah-tengah. Diorang berperang bagi pihak Yahudi tadi. Jadi bila kerana rapatnya mereka, ada kesan-kesan positif, antaranya masalah istinja tadi, dan antara yang lebih besar itu adalah kenal Nabi. Orang Madinah kenal Nabi sebelum daripada mereka jumpa Nabi lagi. Dia nampak Nabi, terus dia kata, inilah Nabi yang jiran kamu orang Yahudi sebut-sebut. Cepat ambil sebelum orang lain ambil. Ini bahkan ini telah ditanyakan sendiri oleh Muaz bin Jabal. Ketika mana dia orang jumpa balik dengan jiran-jiran dia yang Yahudi, dia kata, dahulu kamu yang berdiri kata pada kami, Nabi kan dah datang, kenapa kamu tak ikut? Terus orang kata, Yahudi kata, dia bukan yang kami maksudkan. Tapi memang dia orang ajar, sering sebut. Walaupun ketika itu pasal agama Yahudi ni adalah agama keturunan, so diorang tak boleh nak convert. Orang Arab yang berada di Madinah dahulu, walaupun mereka rasa takjub, rasa seronok dengan agama Yahudi, mereka tak boleh masuk agama Yahudi. Pasal Yahudi ni agama keturunan saja. Siapa keturunan Jew boleh menganuti, siapa bukan tak boleh masuk. Dalam sejarah dunia ni, satu bangsa je yang menganut Yahudi tanpa yang bukan bangsa Yahudi. Itu adalah bangsa Yaman. Daripada As'ad bin Abi Karab. As'ad bin Abi Karab, salah seorang raja Bani Himyar dahulu. Mereka adalah orang yang masuk Yahudi, convert to Judaism, masuk agama Yahudi daripada bangsa Arab. Dia bangsa Arab Himyar, Arab Yaman. Dan bahkan sampai sekarang masih lagi ada sebahagian mereka. Dia nak kenal orang ni, tahu dia ada tocang dekat tepi Saiban ni. Pakai jubah pakai mana? Yahudi tu pakai juga, tak ada tu pakai, dia orang bezakan diri orang macam tu. Janggut ada, tocang ada. Ada tocang. Maksud di sini yang Arab tak ada tocang. Arab Yaman itu tak ada. Yang Yahudi tu ada. Maka jumpa kadang kat airport, nampaklah muka Yaman. Orang Yaman betul, muka dia, tapi dia Judaism. Bahkan ketika tahun perang Arab Israel dahulu, ramai di kalangan mereka dia telah pindah ke migrate ke Palestin. Tak sebut dah Israel,
ke Palestin. Mana dan apa duduk di sana. Bahkan apa banyak kebaikan Yahudi Yaman ni, yang Arab ni, diorang cukup alim. Menjadi rujukan tentang agama di sana. Hebatlah, hebat. Dia lebih Yahudi daripada Yahudi. Lebih Yahudi daripada Yahudi yang asal. Itu memang diorang strict. Dalam perkampungan kita baca perkampungan diorang di Yaman, kalau dia kata contoh macam untuk penyembelihan binatang, diorang akan makan sembelihan orang tertentu saja. Mana contoh satu kampung, katakan kita nak sembelih tu orang hafiz Quran je. Taman Tun ramai tak? Ada kot. Bawa ayam, Ustaz, tolong sembelihkan ayam, kata kan. Jadi bayang macam tu sekali. Orang itu saja yang sah. Lain semua tak sah. Striknya agama diorang berkenaan dengan tajuk ni. Jadi Yahudi tadi masuk yang sejarah dia Arab masuk Yahudi Yaman je lah. Yang lain tak ada. Ada pun yang Madinah tadi, walaupun rapat Aus dan Khazraj dahulu rapat dengan Bani Nadir, Bani Quraizah, mereka tak boleh masuk agama Judaism. Tapi ajaran agama Yahudi tadi orang dengar, ada yang terikut sikit. Sampaikan banyak kes-kes dalam Quran Karim, macam soalan berkenaan dengan haid, yas'alun akan mahid, kulah akan punca sebab orang-orang Madinah dahulu dia terikut Yahudi buat macam ni, macam mana? Kita macam mana? Kami dahulu, jiran kami Yahudi kata macam ni, kami dulu perangai macam ni, kami buat macam ni. Jadi sampai macam-macam benda lah. Atau hubungan isteri dengan suami pun, kata ada satu kedudukan yang menyebabkan anak juling. Yahudi ajarkan, orang nak Madinah sampaikan ketika turun Al-Quran suruh batalkan fahaman tadi, baru orang batalkan. Jika tidak, orang ada posisi tentu tak boleh. Sebab apa? Nanti anak juling. Ni ajaran Yahudi masuk. So itu yang negatif lah. Yang positif dia macam kes mereka beriman dengan Nabi, nampak Nabi terus beriman. Ataupun macam kisah yang Majlis Quba tadi, mana orang-orang di situ mereka beristinja pakai air, tidak pakai batu. Yang maksud dia disebut dalam Abu Daud, dalam hadis Abu Daud, hadis nombor 44, Tirmizi hadis nombor 3099, Abu Daud 44, Tirmizi 3099. Mendalam hadis berkenaan datang daripada Abu Hurairah anhu menyebut kanu yastanjuna bil ma, mereka dahulu beristinja pakai air. Lalu turunlah ayat ini memuji mereka. Maka bila Nabi tanya, mereka terangkan, kami dahulu diajar oleh jiran-jiran kami ikan Yahudi untuk beristinja dengan air. Maka itulah yang kami buat. Diorang tinggalkan menggunakan benda kesat. So maksud dia menggunakan air itu lebih utama. Sekalipun saya kata itu terangkan, dua-dua boleh. Dua-dua kita boleh pakai salah satu saja. Contoh macam kita pakai air saja, ataupun batu, jangan sebut batu lah, sebut benda kesat. Batu kan masalah, sumbat jamban kan. Kalau semut batu kan, 3 bulan kan, kenapa tu pakcik? So, jamban sumbat. Keluarga saya ikut sunnah, istinja pakai batu. Kan salah tu kan. Yang tu. Ya? La ilaha illallah. Kan tu kan lalat hinggap pula. Okey. Dan apa? Dan dalam kalangan ulama Syafi'i ada yang dia jadi pelik, maksud dia pendapat dia, fatwa dia, bila dia katakan tidak boleh untuk menggunakan batu ketika wujudnya air. Ini adalah benda yang salah sebenarnya. Pasal memang kita boleh gunakan benda kesat walaupun air ada. Tak salah, memang kita kata. Jadi ada orang kata saya itu tak salah lah, orang bukan Islam tak lap langsung. Kan bila dia kencing kan, dekat tempat yang air kencing tu kan, lepas tu dia terus tarik zip. Salah lah. Dia patutnya kena ambil benda kesat dahulu kawasan yang keluar najis berkenaan, kemudian barulah dia zip baliklah kalau dia nak zip. Tak nak zip pun tak apa. Okey. Kenapa kita kata sini? Sebab sungguhnya telah sah dalam Sahih Bukhari, telah sah dalam Sahih Bukhari, hadis nombor 3860. Daripada hadis Abu Hurairah anhu, bahawa Nabi SAW telah menggunakan batu sedangkan air wujud. Okey. Sebenarnya air ada dalam bekas air. Abu Hurairah bawa air, bekas air, tapi Nabi dia ikut Nabi, tapi Nabi pakai batu saja. Okey. Jadi yang dimaksudkan, jadi benda tu adalah ibadat sebenarnya. Dan bahkan kita terangkan itu hanya 2 kawasan berkenaan saja boleh pakai. Lap saja, terus kisah ada bau ke, ada warna ke, ada rasa ke, jangan kisahkan. 2 tempat tu saja boleh. Lain dari itu, pakaian, badan, tempat mesti bersih, walaupun kita ada saja kesan bau atau terasa, terus
gagal. Ada pun dua kawasan tadi tak. Tapi macam kita kata syarat jangan cium. Jangan cium lah kan. Jangan cium lah tu, cium buat apa? Dan memang kita kata memang tak mustahil. Ada lagi kesan-kesan kalau kita tak pakai air. Normally kadang pakai air pun lepas tu ada kesan sikit. So normally kita kata penggunaan tu kita kesan dia adalah mudah. Kalau dia kata dapat ada kesan, jalan. Benda tu sah. Tak timbul tajuk kena nanti air dulu, tak ada. Anda telah pun melaksanakan tugasan seperti dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. So ini adalah ibadat. Cara pembersihan ni Nabi ajar. Sebelum Nabi ajar, sama ada pakai air atau pakai benda kesat atau kedua-duanya sekali, boleh. Maka pakai mana-mana pun tak ada masalah. Dia bukan dua-dua sekali Maksudnya dalam mazhab Syafi'i pun seorang je yang kita kata mengeluarkan fatwa yang pelik, mengatakan kalau batu air ada, batu tak sah. Tak ada. Itu adalah benda yang tak kena dengan keseluruhan. Lalu dia kata apa? Fa yatarassalu bihi, dan baginda akan membasuh dengannya. Demikian tarassala. Dan biasanya Nabi SAW lepas daripada dah bersihkan, Nabi akan gosok pula tangan Nabi ke tanah untuk hilangkan kesan kod-kod ada di tangan baginda, sebarang kesan yang masih ada. Maka memang kita kata kalau kita gosok dengan tanah, kita gonyoh, dia akan hilang. Cuma yelah, ini kena dengan lantai zaman Nabi dahulu. Lantai dia bukan mozaik terazo, bahkan lantai dia memang tanah. So jadi kalau kata zaman kita ni gonyoh-gonyoh dekat marmar rumah kita, tak ada benda kisah. Kan ke lantai tu ada tiles dan sebagainya, tak jadilah macam dia hendaki. Zaman kita ada sabun dan sebagainya, pakai sabun. Pakai sabun dan bersihkan. Bersihkan selepas kita gunakan tu, bersihkan. Okey. Jadi dan ini adalah penambahan yang baik perbuatan itu kerana menghilangkan bau najis yang sebab apa yang boleh. Sebab yang boleh. Bila kita gosok pada tu, dia akan hilang bau berkenaan. Okey, dan para ulama bercanggahan pendapat berkenaan istinja ni. Okey. Ada pendapat Abu Hanifah, dia kata istinja ni tidak fardu. Dia yang penting adalah hilangkan najis tu. Dia berkata jumhur para ulama, ia adalah daripada bab menghilangkan najis. Okey, sebenarnya memang kita kata istinja tu adalah menghilangkan najis sebenarnya. Cuma itu saya ingat ada orang tu kata, kalau guna benda selain air, contoh macam petrol ke. Tadi ada cerita ni, ada orang tanya saya. Dia kata pakai petrol, boleh ke tidak? Kalau pakai diesel, boleh ke tidak? Okey. Setakat yang Nabi tunjukkan kita dua benda je. Zaman Nabi dulu cecair lain ada, minyak ada. Tapi cecair yang dia ajar kepada kita, air. Kalau benda kesat, lain. Itu je. Kalau dia kata, mana Nabi ajar kita dua benda saja. So anda jangan over cari pada lain. Atas alasan just hilang dan cukup. Asal hilang. Jadi cecair lain selain air tak dipakai. Zaman Nabi tu ada cair lain, ada selain air. Minyak tu ada wujud. Dan diorang pakai minyak. Jadi diorang tak pernah gunakan untuk berstinja pakai minyak, pakai air. So jadi kita tetap pakai air. Tak boleh pakai benda lain, Jadi asalnya memang air itulah sebagai penggunaan, atau tak ada air ataupun ada air, kalau dia nak pakai tak nak ni, pakai benda kesat. Dua benda tu tak adalah benda yang boleh. Tak ada satu pun yang kita kata tak boleh pakai. Jelas? Okey, baik. Yang ke-10, bab ma jaa fi istiqbalil qiblati wastidbariha bi baulin aw ghaitin wan nahyi an takhalli fi turuqi waz zilal. Bab ma jaa fi istiqbalil qiblati wastidbariha bi baulin aw ghaitin wan nahyi an takhalli fi turuqi waz zilal. 222 An Abi Ayyub anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala idza ataitumul ghaita fala tastaqbilul qiblata wala tastadbiruha bi baulin wala ghaitin walakin syarriqu aw gharribu. Qala Abu Ayyub faqadimna Syam fawajadna marahida qad buniyat qibala al-qiblati fananharifu anha wa nastaghfirullah.
mi'atain wa thalathah. Wa an ibn Umar radhiyallahu anhu qala raqitu ala baiti ukhti Hafsah fara'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'idan li hajatihi mustaqbil asy-Syam mustadbiral qiblah wa fi riwayatin qa'idan ala labinatain mustaqbilan baital maqdisi li hajatihi mi'atain wa arba'ah an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqul la'anain qalu wa man la'anan ya Rasulullah qala alladhi yatakhalla fi tariqin nasi aw fi zillihim bab majaa apa yang datang fi istiqbalil kiblati berkenaan menghadap kiblat wastidbariha atau dan membelakang kiblat bibaulin dengan kencing membuang air kecil au ghaitin atau buang air besar. Wan nahyi dan juga larangan. Dalam ni ada larangan anit takhalli fit turuqi waz zilal, daripada perbuatan membuang air, membuang apa jadi perkataan takhalla tu maksud dia bersunyi-sunyian. Maksud dia asal khala betul khala tu maksud dia tempat bersunyi-sunyian, tempat orang tak ada bergabung orang lain lah. Hatta suami isteri pun tak ada buang air ketika mana tu bersama-sama. Sayang dia tak buang air bersama. Kan? Tumpang sikit tandas nak buang air sekali, tak ada, orang tak buat. Tak tahu. Tak tahu lah zaman sekarang ni kok Mak Salih rajam ni ke bukan, Allah alam. Tapi secara asalnya benda ni adalah benda yang kita kata tidak dibuat bersama-sama. Itu sebab kenapa dipanggil khala'. Tandas dipanggil baitul khala'. Rumah bersunyi-sunyian, tempat untuk bersunyi-sunyian. Jadi dia kata ya takhalla, apa kata bersunyi-sunyian maksud dia buang air kecil atau besar fit turuqi pada jalan-jalan wazilal dan juga tempat teduhan. Okey. An Abi Ayyub daripada Abi Ayyub Al-Ansari anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, baginda sallallahu bersabda, idza ataitumul ghaita bila kamu datang ke al-ghaita. Ini kita terangkan dulu perkataan ghaid, dia jadi tempat. Ghaid tu maksud tempat. Berkata dalam Quran Karim auja adakum minal ghaiti, atau datang pulang seorang kamu daripada ghaid, itu daripada tempat apa buang air. Kamu datang ke tempat buang air, atau kamu pulang dalam surah Al-Maidah ayat ke-6 kan. Allah nyatakan wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum marda, jika kamu junub maka bersuci atau mandi. Wa in kuntum marda, jika kamu sakit, atau ala safarin, atau kamu musafir, au ja'akum minal ghaiti, atau datang seorang kamu daripada tandas. Atau tak gunakan kamu berak atau kencing, pulang dari tandas. Tapi jangan salah faham, kita masuk tandas sebelum tak buat apa pun batal wuduk, mana ada. So, dia kena buat benda di situlah yang batalkan wuduk, buang air besar atau kecil. So, jadi ghaid tu dia namakan tempat kita buang air tu. Kalau tarawwata, perbuatan buang air itu sendiri. Ya, contoh macam tapi dalam sama digunakan dua, sama ada untuk nama tempat ataupun perbuatan. Nanti kita baca depan tu kan, bibaulin aw ghaitin, dengan apa? Buang air kecil atau buang air besar. So dia digunakan dua lafaz tadi. Tapi ghaid juga dikenali sebagai apa? Sebagai tempat buang air berkenaan. Setelah kita kata tempat yang jauh dan sebagainya, yang para sahabat Nabi SAW dahulu pergi untuk buang air, itu tempat-tempat dia. Baik. Kamu datang ke tempat buang air, itu tandas. Fala tastaqbilul kiblata, maka jangan kamu menghadap kiblat. Wala tastadbiruha, jangan kamu belakang ke kiblat. Mana sama ada penghormatan ke kiblat ke, tak nak burukkan kiblat ke, tak boleh, jangan. Okey, dikata bibaulin au ghaitin, dengan kencing ataupun
buang air besar. Kita sebut berak buruk kan, kadang-kadang mengarang buku pun orang tak guna perkataan tersebut. Jadi perkataan tu kita kata bunyi macam buruk jadi kita kata guna buang air bersih atau air besar. Walakin, akan tapi Nabi kata syarriku aw gharibu, hadaplah timur ataupun haraplah ke barat. Kita duduk kat sini janganlah pula pergi ngadap ke timur atau barat. Pasal kalau kita nak tidur dalam barat, kita menghadap kiblat lah. Kita pasal ketika kedudukannya ni okey. Mekah, Madinah, Syam, maksudnya Palestin atas So Mekah, Madinah, Syam memang kedudukan macam tu. So bila Nabi kata janganlah menghadap ke kiblat Kaabah, kiblat, atau belakang kiblat, maksud menghadap ke sana, membuntutkan kiblat. Dulu tadi. Tapi Nabi kata hadaplah timur atau ke barat. Kenalah kat situ. Tapi kalau orang yang duduk katakan ini Kaabah, di timur dia, macam kita sekarang ni kan, macam kita sekarang ni di barat. Kaabah di barat kita. Atau ini orang di Afrika, Kaabah di timur dia. So tak boleh dia ambil lafaz literal daripada hadis ini, dia pergi pakai pula menghadap timur dan barat, kenalah pula kiblat. Faham? So maksud dia kena hadaplah utara atau selatan. Itu cara dia. Dari ni orang dia hadis ini dikata kepada penduduk Madinah dan siapa yang berada di kawasan Madinah, daripada ahli Syam atau Maghrib dan sebagainya. Kerana mereka ni bila mereka menghadap timur atau ke barat, mereka tidak menghadap kiblat. Hadap timur atau barat, mereka tak hadap kiblat, mereka tak belakang kiblat. Adapun barang siapa yang berada Kaabah tadi pada timur negeri dia atau barat negeri dia, maka janganlah dia menghadap ke timur atau menghadap ke barat. Bagi apa? Menghormati kiblat. Penghormatan kiblat tadi jangan kita buat. Jangan kita menghadap ke situ. Okey, sama ada membelakangkan atau menghadap. Dan para ulama bercanggah pendapat berkenaan dengan apa hukum ni. Kenapa hukum ni datang? Okey, sebenarnya kita kata patuh perintah Nabi je. Tapi para ulama nak bahaskan, kita dengar. Okey, jadi dikatakan kerana perkara tersebut, perbuatan menghadap atau membelakang kiblat tadi mencacatkan penghormatan kepada kiblat. Okey. Ada yang mengatakan dia ni adalah apa kehormatan bagi orang yang solat di kalangan para malaikat. Yang akan malaikat menghadap solat macam kita, menghadap pada kiblat juga. Okey, tapi ada yang kata pendapat pertama itulah itu berkenaan dengan mencacatkan penghormatan kita kepada kiblat. Yang itu tempat untuk kita menghadap bagi ibadat, bukannya menghadap bagi buang air. Faham tak? So jadi membelakangkan pun tidak. Membelakang pun tidak, mendepan pun tidak. Dua-dua sekali. Okey. Dia ada hadis yang datang dalam Darqutni, dalam sunan beliau, lafaz datang daripada Tawus bin Kaisan, ada di marfu', maksud dia yang sampai hadis ni. Tawus bin Kaisan kata Nabi sabda, tapi Tawus ni dia anak murid Ibn Abbas, dia bukan sahabat Nabi. Bila dia cakap macam ni, maknanya hadis ni mursal. Hadis ni ikutkan tak menjadi kuatlah hujah untuk kita pakai sangat, kerana dia dengan Nabi putus, seorang sahabat tak ada. Okey, apa dia kata? Dia kata idza ata ahadukumul baraz, bila datang seorang kamu ni ke tandas, ke tempat buang air, fal yukrim kiblat Allah, maka muliakanlah kiblat Allah. Fala yastakbiluha, maka janganlah dia menghadapnya, wala yastadbiruha, jangan dia membelakangkannya. Okey. Jadi dia kemudian Abu Ayyub Al-Ansari ceritakan, ini arahan Nabi SAW. Maka Abu Ayyub berkata, qala Abu Ayyub, berkata Abu Ayyub, faqadimna Syam, dan bila kami datang ke Syam, fawajadna marahidha, kami dapati tanda-tandas qad bunyat kibalal kiblati, dibina menghadap kiblat, kebetulan menghadap ke selatan. Jadi menghadap ke selatan, menghadap ke arah kiblat. Jadi bila orang tu buang air tu, kiblat dekat selatan dia pergi Syam, Syam di utara. So sini Madinah, bawah lagi. Jadi dia orang menghadap ke bawah dan kenalah kepada arah kiblat. Maka dia kata apa? Qad bunyat, dibina menghadap kiblat. Fanan harifu anha, dan kami pun apa? Sengitkan sikit badan kami daripadanya. Ini yang kata perbuatan mereka, macam bimbang, takut terlanggar larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey? Dan dia kata wa nastaghfirullah, dan juga kami minta ampun kepada Allah Taala. Ini adalah dalil bahawa dia ni tak sampai pada dia hadis Ibnu Umar. Hadis Ibnu Umar tak sampai pada Abu Ayyub. Ataupun dia tak nampak hadis Ibnu Umar tadi yang kita akan baca nanti mengkhususkan hukum di tanah lapang tak boleh, tempat terkurung tak apa. Sebab dalam hadis Ibnu Umar nanti kita baca Nabi SAW menghadap ke arah Syam, membelakangkan kiblat. Jadi benda tadi kita kata secara tak langsung kita panggil apa? Ini yang kita kata para sahabat Nabi
saling lengkap melengkapkan. Ada yang dia nampak, yang ini tak nampak. Ada yang dia ni tak nampak, dia nampak. So siapa yang nampak tadi, hujah bagi yang tak nampak. Bukan kita kata Ibnu Umar betul, dia salah. Tapi kita kata dia tak nampak benda yang Ibnu Umar nampak. Pasal Ibnu Umar nampak di atas bumbung, yang kita baca lagi, di atas rumah kakak dia. Takkanlah Abu Ayyub Ansari panjat rumah kakak Ibnu Umar, tak logik lah. Memang kita kata memang logik lah dia nampak. Macam Ibnu Umar nampak dalam rumah Nabi, kakak dia Nabi sembahyang macam mana. So orang lain yang tak nampak, tak ada nampak, dia tak nampak lah. Pasal benda tu khas dalam rumah baginda SAW saja. Dia akan dilihat oleh ipar baginda, okay? Dan juga apa, adik-beradik isteri baginda dan sebagainya. So itu benda yang kita kena faham. Okay? Jadi dibawalah apa yang diberiwayatkan oleh Abu Ayyub Ansari ini kepada umum. Hadis Ibnu Umar mengkhususkan. Okey. Hadis 203. Wa Ibnu Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala raqitu ala baiti ukhti. Aku telah memanjat. Manjat. Raqitu ala baiti ukhti. Aku manjat ke atas rumah kakakku Hafsah. Fara'aitu Rasulullah, aku lihat Rasulullah qa'idan. Rasul duduk lihajatihi, untuk hajat baginda, mustaqbil Syam, menghadap kepada Syam, mustaqbil kiblah. Okey, maksud dia kata dia sebenarnya panjat tu biasa, kadang-kadang budak-budak kan panjat rumah orang, rumah sendirilah, ke pokok mangga panjat, tak ada pokok panjat atap ke taman tun, tak ada biasa buat macam tu. Kami duduk kecil panjat rumah. Tak tahu kenapa seronok. Bukan dapat apa benda pun. Adventure jatuh tu tahu patah. Tapi dia panjat rumah. Budak-budak suka buat panjat. Jadi Ibnu Umar tu telah panjat. Dia panjat tadi bukanlah untuk mengintai, tapi untuk mungkin ada benda lain ke nak buat, Allah alam. Tapi yang dia kata dia naik tu dan dia ternampak kedudukan Nabi SAW. Okey. Kerana apa? Dan apa dia kata, ada juga yang apa, dia maksudnya dia Nabi duduk dalam rumah tu, dia ternampak, dia duduk atas. So ternampak, dia kan nampak Nabi seluruhnya. Mungkin nampak kedudukan kepala Nabi ke duduk Nabi, macam mana Nabi duduk dalam kedudukan tempat berkenaan. Yang kita kata mungkin yang ni mungkin untuk hajat kecil lah, bukan dah besar. Kerana memang zaman dahulu walaupun diorang tak ada tandas khas, tempat mandi biasa nak asingkan sikit. Rumah kecil tapi ada tempat mandi. Dia khususkan untuk mandi dan sebagainya. Ada tempat kecil untuk mandi. Itu memang ada apa di dalam apa rumah-rumah orang Arab, benda tu benda biasa. Jadi apa kita kata memang menjadi kebiasaan. Jadi Ibnu Umar dia naik ke atas tersebut dan jumpa terlihat tadi, ada juga para ulama kata mungkin dia nak tengok Nabi duduk macam mana. Okay, jadi tapi wallahu alam, yang asas dia mungkin dia bukan nak mengintai pun untuk melihat Nabi SAW buang air macam mana. Jadi dia kata kedudukan tersebut yang pentingnya dia nampak apa yang berlaku. Sebab perbuatan dia nampak tadi, dia maksudnya dia terlihat Nabi SAW duduk untuk hajat baginda, menghadap kepada Syam, ke utara, membelakangkan ke kiblat. Menghadap ke Syam, belakang kiblat lah. Pasal Madinah duduk di antara Syam dengan Mekah. Jadi bila dia menghadap ke utara, membelakangkan ke selatan. Okey. Dia kata yang dilihat ke situ. Dan kemudian dia kata duduk sekali dia ada juga para ulama kata menghadap ke Syam tak apa, pasal dia bukan kiblat kita. Tak duduk sekali sebenarnya tak boleh. Sebenarnya menghadap ke Syam pun yang kata kiblat tadi, pasal yang penting sebenarnya bukan masalah tu. Pasal Baitul Maqdis tu, kiblat Kaabah tu. Pasal kebetulan di Madinah tadi Nabi menghadap macam tu, kedudukan dia menjadikan baginda membelakangkan Kaabah. Sebenarnya ada juga yang katakan kiblat yang kita ni untuk kita sekarang ni adalah Kaabah saja, bukannya Baitul Maqdis. Macam Madinah katakan orang tu menghadap ke Masjid Nabawi. Tak salah. Duduk kan dia rumah di sini, kiblat depan. So tak nak menghadap kiblat, menghadap ke sini kena masjid. Hotel tinggalkan, kata hotel dia bertepi masjid. Macam mana memang tak salah lah. Takkan nak menghadap. Pasal masjid yang kita kata masjid Nabi tadi bukan kiblat. Dia ada kiblat menghala ke Kaabah. Itu yang asas yang pertama. Jadi masalah masjid Baitul Maqdis Masjid Al-Aqsa bukanlah maksud tak ada kehormatan langsung, tapi memang kita kata kiblat yang dimaksudkan dalam hadis tersebut adalah apa? Kaabah. Itu pasal tu kenapa lafaz Ibnu Umar mustadbiral kiblah, hadap ke Syam, belakangkan kiblat. Tajuk belakang kiblat tu yang kita kata kita ambil. Dan ada satu riwayat dia kata baginda duduk di atas dua bata. Mana ada bata
Nabi letakkan 2 bata, kemudian Nabi duduk di atas bata berkenaan, tinggikan diri sikit daripada ini. Jadi kadang bila duduk atas bata tadi mungkin tak kenalah kaki baginda, sebarang air kencing dan sebagainya. Kalau Nabi kencing tak kenalah kaki baginda sallallahu alaihi wasallam. Ini kita tu, dan dalam tajuk ni memang macam saya terang itulah, Nabi SAW ni mulia, tapi kencing atau najis baginda tetap najis. Kalau tidak masakan Nabi buang, Nabi basuh. Kalau tak najis tak payah basuh lah. Faham? Nabi walaupun Nabi mulia macam sekalipun, najis baginda tetap dikira sebagai najis. Pasal Nabi sendiri yang buang. Nabi tunjukkan buang. So dia tak timbul tajuk kat situ bahawa ia menjadi kehormatan atau perlu dimuliakan. Macam kadang-kadang orang kita kan banyak benda kan, macam apa air kencing Nabi dan sebagainya. Kalau ada nak minum, jangan kan. Terminum tu yang kisah isteri Nabi terminum, bukan sengaja minum. Tak ada timbul tajuk najis itu najis, tetap najis. Walaupun Nabi itu mulia, najis tu Nabi ajar dia adalah kotor, bukannya elok. Jelas? Okay, baik, kita berhenti kat sini, sambung kemudian insya-Allah. Wallahu alam. Dan malam ni jangan mengayau pergi sambut tahun baru ke. Tak adalah, buat benda aktiviti biasalah. Dia tak ada insignifikan untuk umat Islam. Kita sibuk merayakan tahun baru. Dia bukan perayaan kita, bukan budaya kita. Okay? Dan lebih lagi zaman kita sekarang dengan musibah yang berlaku, yalah, mungkin dah di sebalik musibah tadi ada rahmat, menyebabkan orang berhenti buat maksiat. Kan? Nak itu masalah manusia punya perangai. Itu tak boleh dinafikan. Ada musibah, balik kepada Allah Ta'ala. Hilang musibah, lupakan Allah Ta'ala. Baik, berhenti sini. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.